Contoh tuan-tuan macam ni. Azam Baki punya kes, kita bawa kepada cerita Azam Baki sekarang. Azam Baki punya kes. Azam Baki mengatakan bahawa jutaan ringgit yang ada dalam akaun dia itu bukan dia punya. Adik dia punya. Adik dia pakai akaun dia. Dia betul tidak pernah menafikan bahawa dia ada akaun. Dan kedua, dia tidak pernah menafikan jutaan ringgit masuk ke dalam akaun dia. Cuma dia menafikan bahawa dia mempunyai kuasa ke atas akaun tersebut, dan dia kata adik dia punya. Bila macam tu, SC menurut Security Commission itu adalah satu kesalahan. Menurut Security Commission, tidak boleh orang lain selain daripada penama akaun tersebut untuk menggunakan akaun tersebut. Maka itu satu kesalahan. Kemudian tak lama lepas itu, ada orang buat report kepada SC berkenaan dengan rasuah. Dan itulah tiba-tiba AC kata, oh, tak ada kesalahan. Azam Baki tidak melakukan kesalahan. Bagaimana AC boleh conclude Azam Baki tidak melakukan kesalahan, sedangkan dengan jelas dia sendiri mengatakan bahawa adiknya telah menggunakan akaun tersebut. Nah, persoalan dia, kalau sekiranya adik dia tidak menggunakan, maksud Azam Baki bersalah, kerana bersalah dalam perkeliling pegawai kerajaan, di mana dia mempunyai harta aset dalam bentuk saham lebih daripada 100,000. Satu kesalahan. Itu satu kesalahan. So, kenapa perkara ini tidak dibawa ke hadapan? Kita mungkinlah kata-kata Azam Baki tidak dipecat. Tak apa. Tak nak pecat Azam Baki ni prosedur dah terlalu susah. Kenapa orang yang sepatutnya memperjuangkan integriti tidak mahu untuk at least bercuti daripada semua ini? Perdana Menteri nasihatkan dia supaya bercuti. Di manakah telur Perdana Menteri kita sampai takut nak menasihati Azam Baki? Saya takut telurnya di dalam fail Azam Baki. Itu saya risaukan. Di mana integriti dah situ, kita tak tahu dah siapa yang kontrol siapa sekarang ni. Dan bila rakyat berdemonstrasi hari ini, apa yang berlaku tuan-tuan? Bila rakyat berdemonstrasi hari ini, ratusan polis dikerah, bomba dikerah, FRU dikerah untuk menyekat rakyat. Dan mereka ditangkap. Mereka ditangkap kerana mereka memperjuangkan kebebasan, kerana mereka memperjuangkan integriti, kerana mereka memperjuangkan demokrasi. Jadi kalau hal itu kita sebagai rakyat Malaysia tak faham atau enggan nak faham bahawa benda yang paling asas kepada kita, kebebasan untuk berhimpun, kebebasan untuk bersuara, integriti itu perkara yang paling asas dalam pentadbiran, maka saya tak pelik tuan-tuan kalau sekiranya kleptokrat, perasuah, koruptor itu tetap menjadi pemerintah, dan mereka akan terus menguasai negara kita dan memastikan mereka akan terus kaya raya dan rakyat akan terus susah. Dalam keadaan sekarang ini, kecoh hal RFID, kecoh hal RFID, Radio Frequency Identification Tag, kecoh hal RFID. Dulu masa Lim Guan Eng bagi hampa, bagi korang RM30 dalam e-wallet, korang butuh. Oh, ni RM30, salam 30 e-wallet, dia kata. Sekarang ini, kerajaan Ismail Sabri ambil RM35 daripada duit engkau untuk buat RFID. Salam 35 RFID. Habis. Dulu orang bagi, kau kutuk. Sekarang dia ambil duit kau nak kata apa? Jekom nak kata apa? Kau orang nak cakap apa? Kerajaan macam ni yang kita masih lagi nak pertahankan, tuan-tuan. Tak, saya nak bagi tahu PRI tak lama lagi. Tapi melihat kepada prestasi Melaka, kepada prestasi Sarawak, saya risau. Saya bukan risau macam mana, tuan-tuan. Saya nampak trend dia adalah UMNO akan menang 2/3 Parlimen Malaysia selepas ini. Dan kalau mereka menang 2/3 Parlimen Malaysia selepas ini dengan trend yang ada, maka berkemungkinan, tuan-tuan dan puan, banyak lagi undang-undang yang akan dibuat untuk menyusahkan kita. Maka mereka-mereka yang sepatutnya terdedah kepada penjara-penjara itu akan dibebaskan, sebagaimana bebasnya Kunan, sebagaimana bebasnya Musa Aman, sebagaimana bebasnya siapa nama dia, bukan Isa Samad lah kot, kan? Isa Samad bebas hari itu. Bebas dia orang semua. Jadi apa masalahnya? Masalahnya adalah kepada rakyat. Mereka bebas, mereka kaya, mereka berkuasa, balak, duit, minyak sebagai jutaan milik mereka. Dalam rumah bekas Perdana Menteri itu, kita dapat lihat baki duit pilihan raya 100 lebih juta. Tak ada siapa yang mempersoalkan. Sebaliknya, yang mempersoalkan masuk penjara. Bila rakyat susah, yang mempersoalkan, yang tu kita masukkan dia dalam penjara. Yang tu kita sekat suara dia. Yang tu kita trial, bicarakan dia.
Itu berlaku kepada rakyat. Rakyat nak bersuara, kita tangkap. Rakyat nak bersuara, kita masukkan dalam penjara. Rakyat nak bersuara, kita sumbatkan ke dalam penjara. Kita hukum dia, kita ugut dia, supaya rakyat takut bersuara. So kita cerita tentang COVID. Kita kata COVID ini, kalau kita berhimpun, kita akan COVID. Tuan-tuan pergi pasar raya, pergi pasar raya, tak ada pula orang takut tentang COVID. Tapi bila bercakap tentang integriti, tiba-tiba semua nak bercakap tentang COVID. Itu COVID ini. Apa masalahnya, tuan-tuan? Masalahnya adalah apabila ada segi, dia macam ni. Saya selalu kata macam ni. Tadi saya terbaca ada reformis kata, saya kata kerosakan yang berlaku kat dalam negara kita ni, harga barang naik, corruption berlaku dengan berleluasa, rakyat semakin susah, kroni semakin kaya, bukannya kerana ramainya orang jahat, tetapi kerana ramainya rakyat kita, orang-orang baik kita yang kata tak apalah Is, tak apalah Is, tak payahlah kita nak bising-bising Is, biar je lah Is, alah tak apalah, benda-benda itu semua tak penting Is, benda-benda itu semua tak penting, kita tak payah nak campur tangan benda-benda ni, dia kata macam tu. Tuan-tuan, kenapa jadi macam ni tuan-tuan? Kenapa jadi macam ni? Kenapa jadi macam ni? Kerana kerajaan Barisan Nasional PAS sekarang ini telah berjaya menakutkan kita, tuan-tuan. Telah berjaya menyekat suara kita. Telah berjaya, saya boleh kata dia telah berjaya. Jadi yang majority, the silent majority ini ketakutan. Rakyat sebenarnya ketakutan. Rakyat sebenarnya sangat takut sekarang ini dalam nak menghadapi kerajaan yang ada. Bila dia bising, tangkap, masuk penjara. Bila dia bising, saman. Azam Baki saman 10 juta orang yang mendedahkan. Padahal sepatutnya dia dilindungi. Tetapi kenapa dia pula disaman? Dan dia kena saman. Bila rakyat berhimpun, rakyat kena tangkap. Kita suruh tangkap koruptor, tetapi rakyat yang ditangkap tu kenapa? Jadi kita tinggal dalam ketakutan. Dan dalam ketakutan ini, mereka buat pilihan raya. Mereka buat pilihan raya, kan? PRN Johor, MOU akan ditarik balik. Apa kesan? Kita kata, tuan-tuan, kita akan cerita tentang PRN Johor sekejap lagi. Tetapi kita bercerita, kenapa Azam Baki ini dilindungi? Cuba kita fikir secara logik. Agak-agak, kalau DKP SPRM, file siapa yang dia pegang, tuan-tuan? Kalau sekiranya Azam Baki menafikan benda ini, kalau sekiranya kita jadi kerajaan ini, saya nak benda ini didedahkan, kita hendaklah bagi tahu kenapa pendedahan yang paling utama. Kita kena siasat balik SPRM, rombak balik SPRM, buang pegawai-pegawai atasan tu yang korup. Dia bercakap Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, pencegahan rasuah, malu menggunakan perkataan Suruhanjaya itu. Suruhanjaya Diraja, malu guna perkataan Suruhanjaya Diraja, sedang corruption, anti corruption, tetapi kamu sendiri korup. Korup, tuan-tuan, to the core. Kenapa saya kata to the core? Apabila ada sesuatu siasatan kepada kamu, instead of cuba nak menyelesaikan masalah dengan, katalah bagi cuti lah, kan? Saya kata justice bukan not only need to be served, we need to be seen as just. Kita perlu dilihat sebagai adil. Bukan setakat kita kena nak berlaku adil, kita mesti dilihat sebagai adil. Bagaimana kita dilihat sebagai adil kalau sekiranya satu manusia nama Azam Baki, kita biarkan dia berleluasa, ratusan ribuan rakyat yang berdemonstrasi, kita sekat suara mereka, kita halang mereka, kita tangkap mereka, kita ugut mereka dengan segala undang-undang yang ada, yang kita ciptakan sendiri. Piramli dah sebut, tuan-tuan, undang-undang Kanda yang tulis, Kanda boleh padam. Ini bukan cerita tentang satu individu bernama Azam Baki, tetapi Azam Baki ini adalah satu simbol kepada bagaimana korupsi yang berlaku dalam negara kita boleh dibiarkan berleluasa begitu saja. Dan rakyat macam seolah-olah tak peduli. Rakyat seolah-olah macam rasa alah tak apalah. Bila Musa Aman dibebaskan dahulu, rakyat seolah-olah macam tak ada apa. Bila Kunan dibebaskan dulu, rakyat rasa macam tak ada apa. Bila rasa tak ada apa, tuan, kesan-kesannya apa dia? Kesannya antara lain adalah corruption itu, dia koruptor, dia tengok rakyat. Bila rakyat tak buat apa, dia buat satu. Rakyat tak buat apa, dia buat satu lagi. Rakyat tak buat apa, dia letak satu lagi. Rakyat tak buat apa, dia buat sesuka hati dia. Jadi dia tahu apa saja dia buat pada rakyat, dia buatlah, buat. Dia ambil itu, ambil ini, rompak itu, rompak ini. Rakyat takkan cakap apa-apa. Kerana apa? Rakyat takut. Dia tahu rakyat dah takut.
dengan cara ketakutan yang dia buat kepada rakyat ini, dia bisa melakukan apa sahaja untuk nak menjahannamkan negara kita. Suatu masa lalu kita kata Indonesia itu teruk, tuan-tuan. Betul. Corruption Indonesia itu antara yang teruk di dunia. Tetapi nampaknya kita semakin menghampiri Indonesia. Dan mungkin Indonesia akan lebih baik daripada kita. Apa akan jadi pada negara kita? Apa akan jadi pada negara kita? Kenapa Azam Baki itu dilindungi sangat? Siapa yang melindungi dia? Apa fail yang dia pegang sampai dia lindungi sebegitu? Itu persoalan-persoalan yang kadang-kadang kita nak kena persoal, kita kena tanya. Kita kena tanya. Dan bila harga barang naik mendadak, punca salah satu daripada ketidakcekapan kementerian dan menteri-menteri yang menjaga. Bila PAC hari itu nak panggil Azam Baki, pengurusi PAC kata apa? Daripada PAS. Oh, tak boleh, kerana proceeding sedang dijalankan. So sekarang ni PAC pula, bukan, sorry, Suruhanjaya yang Parlimen punya, bukan PAC itu untuk account committee, yang untuk nak soalkan benda ni. Dia nak panggil sekarang ni Security Commission. Dia nak tahu kenapa tak panggil Azam Baki hari itu. Kenapa nak tak panggil Azam Baki hari itu? Okay, tak apa.